Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat pengurusi surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah, para masyayikh di surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam, karangan As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada muka surat 6 di bahagian tengah di dalam kitab Sahih Muslim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala berkata, wa fi sahihi muslimin fi hadisid dajjal wa annahu yaqulu lin-nasi ana rabbukum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'lamu anna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta yamuta. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang bermaksud di dalam kitab Sahih Muslim pada hadis Dajjal terdapat perkataan bahawa Dajjal nanti akan berkata kepada orang ramai, aku adalah Tuhan kalian. Jadi fitnah Dajjal ni berat dia tu, sampai orang yang tak beriman, tak percaya Tuhan, atheist. Atheist ni yang tak percaya Tuhan. Tak percaya Tuhan ni paling susah untuk sedarkan. Sebab sama ada dia terhanyut dengan Hinduism. Jadi dia macam orang yang tak peduli dengan agama, sebab bagi dia, dia dah rasa nikmat dengan segala kenikmatan duniawi yang melalaikan, atau kerana dia merasa dia ini seorang ilmuwan yang berpegang kepada konsep tiada Tuhan, kerana dia percaya apa yang dia dapat lihat sahaja. Kalau dia tak dapat melihat Tuhan, maka dia tak percaya ada Tuhan. Macam Richard Dawkins dan lain-lain misalnya, God delusion. Tapi menarik dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada waktu nanti Dajjal keluar ni, dia akan mengaku diri dia Tuhan. Dan orang atheist akan percaya dia Tuhan. Jadi dari tak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan, tapi Dajjal tu Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Dajjal akan memegang matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Weh, mana orang boleh buat macam tu? Kalau hari ini orang tak percaya dengan, bukan tak percaya, tak faham konsep hukum adat, hukum akal, hukum syarak, maka dia akan kata cerita dongeng. Ni kan. Pada waktu itu terjadi, sebab dia hanya percaya apa yang dilihat dan benda tu betul-betul berlaku di depan mata dia, dia akan fikir, betul lah apa yang dia ngaku ni, sampai pegang matahari tangan kanan kot. Tah orang yang duk mengingkari karamah, mengingkari muajizat, mengingkari karamah ni, yang duk cerita-cerita dongeng ni, tah dia sendiri boleh percaya Dajjal tu Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Nah, itu fitnah Dajjal, beratnya fitnah Dajjal. Sebab itu kita dalam Islam, iaitu perkara yang berlaku tersebut, jadi kita dah sebut perkara mencari adat ini, walaupun dia adalah extraordinary,
benda yang tidak biasa, tapi dia harus berlaku. Sebab apa kita nak over heran? So what's matter is siapa dia tu. Dia ahli ibadah, dia bukannya mengaku jadi Nabi, dia bukan mengaku jadi Tuhan, dia bukan mengaku apa, tapi berlaku padanya, dia justru dengan adanya karamah mengajak kepada kebaikan, berarti tanda dia itu karamah. Kalau dia budak biasa, orang biasa, berlaku padanya benda mencari adat, namanya ma'unah. Tapi kalau dia ni jelas kafir, atau dia ni mengajak kepada kemungkaran dengan benda itu untuk mengajak kemungkaran, ini nama dia istidraj. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian ketahui bahawa tidak ada seorang pun dalam kalangan kalian yang akan melihat Tuhannya sehinggalah setelah dia mati. Jadi justru Baginda SAW di dalam syariat dia dah bagi kunci-kunci untuk bezakan Dajjal dan tidak. Sebab mana kita nak tahu siapa Dajjal dan tidak? Kita boleh cakap lah kita tak hidup di zaman Dajjal. Belum lagi. Maksudnya Dajjal belum keluar lagi. Tanda-tanda Dajjal tu banyak. Orang perangai Dajjal tu banyak. Tapi betul-betul Dajjal kita belum lagi. Ustaz dah keluar. Yang mana? Contoh dia. Dia kena ada. Dia mengaku Tuhan. Dia apa tu semua ada. Kalau ada pun hari ini mungkin masih orang yang nak menyerupai Dajjal lah kot. Auzubillah min zalik. Cuma tanda-tanda kalau dia keluar nanti, maka cara untuk kita selamat daripada fitnah Dajjal adalah gabungan ilmu dan amal. Bukan hanya ilmu tapi amal juga. Bukan hanya amal tapi ilmu juga. Kalau dia dah mengaku dia Tuhan, kita dapat tengok dia, takkanlah itu Tuhan. Kan? Ini. Sebab Allah SWT tidak dapat dilihat di dunia ini. La tudrikuhul absar wa innama yudrikul absar. Tu ayat dia. Tapi di akhirat, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tu Al-Imam Malik, wa su'ila al-Imam Malikun lima lam yara al-mu'minuna rabbahum fi dunya wa innama yarawnahu fil akhirah, fa ajaba bi annahum fid dunya fanun wal fani la yara al-baqiya wa fil akhirati a'tau absaran baqiyatan fara'au baqiyal baqi bil baqi fara'au al baqiya bil baqi. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Ini diriwayatkan di dalam kitab Tartibul Madarik, iaitu karangan Al-Imam Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ni salah seorang ulama besar mazhab Maliki yang ada di Maghribi. Meninggal abad ke-6 Hijriah di Madinah Marrakesh. Dia kena racun. Dia yang mengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Apa maksud dia? Al-Imam Malik pernah ditanya mengapakah orang mukmin tidak dapat dilihat atau tidak dapat melihat Tuhan mereka ketika di dunia dan mereka cuma melihatnya di akhirat. Lalu beliau menjawab bahawa dunia adalah tempat yang fana, tempat yang tidak kekal. Fana, perkara yang fana tidak dapat melihat yang kekal. Ketika di akhirat mereka akan diberikan penglihatan yang kekal, maka perkara yang kekal akan dapat melihat yang kekal. Sebab Allah SWT mentakdirkan siapa yang masuk syurga ini kekal dalam syurga selama-lamanya. Ini nikmat masuk syurga, tuan-tuan. Duduk kaya nikmat di dunia ni kojap je. 80 tahun finito. 90 tahun finito dah. Kan? Paling-paling adalah yang nak 100 tahun.
Satu dua orang boleh hitung, boleh kira dengan jari. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Akan tetapi nanti di akhirat kita kekal selama-lamanya. Maka Allah SWT zat yang maha kekal. Di dunia ni penglihatan kita terbatas, fani. Tapi nanti di akhirat kita diberi penglihatan yang kekal abadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut, walihadhil munasabah azkuru hadithatan waqa'at fi Baghdad. Faqad rufi'a ila khalifah anna ahadal masyayikh at-tariq idda'a annahu ra'a Allah bi basarihi wa qamat alaihi bayyinah fa umira bi qatlihi atau fa amara bi qatlihi. Fa'alima al-qutb al-kabir Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa huwa hanbaliyul madhhab sufiyul mashrab. فذهب إلى الخليفة وقال له إن هذا الشيخ ضاقت عنه العبارات فصدر عنه ما لا يقصد. فقال الخليفة وماذا يقصد؟ فقال الشيخ عبد القادر إنه شاهد الله ببصيرته فانعكس نور بصيرته على بصره فشاهد ذلك النور فصدر عنه ما سمعتموه. فقال ذلك الشيخ والله ما أردت إلى هذا وصدر الحكم ببراءته وسلامة عقيدته. Ini cerita yang penting untuk difahami. Di mana cerita tu nanti akan saya bacakan. Jadi ada suatu kisah, iaitu pernah berlaku. Jadi menurut dalam kitab ini, kerana munasabah ini jugalah aku akan menyebutkan satu kisah, Sidi Abdullah kata, yang terjadi di Baghdad. Ketika itu telah dilaporkan kepada khalifah bahawa terdapat seorang syekh tarikat yang mengaku bahawa dia telah melihat Allah. Jadi ada satu syekh tarikat, dia mengaku dia melihat Allah Azza wa Jalla dengan pandangan matanya, bi basarihi, dengan pandangan matanya. Dan laporan tersebut telah pun didatangkan bersama bukti yang mendakwa syekh masyayikh tersebut. Macam hari inilah, ada satu syekh tarikat ni, dia cakap something, di capture terus, ni sesat ni, bawa naik atas tu, keluar fatwa, sesatkan dia terus. Ni lebih kurang macam tu. Cuma zaman dulu bukan setakat fatwa sesat, tak pakailah fatwa-fatwa sesat ni, terus pancung je. Ni zaman dulu. Zaman dulu. Lalu dia datang. Lalu dia kata, lalu khalifah memerintahkan supaya syekh tersebut dibunuh. Sebab bahaya. Diperintahkan. Berita tersebut telah sampai kepada pendengaran Al-Qutbu Al-Kabir, wali kutub yang besar, Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang tak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu? Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau merupakan ulama bermazhab Hanbali dan seorang ahli sufi. Dia mazhab dia Hanbali, tapi dia juga sufi. Mungkin ini adalah sebuah isyarat daripada Said Abdullah bin Sidi Al-Ghumari, Sidi Abdullah bin Sidi Al-Ghumari. Sebab apa? Sebab Sidi Abdullah dia ingin menyatakan bahawa biasanya ulama pada hari ini yang berarilan salafi, mereka ini mazhab dia Hanbali. Ibn Taymiyah Hanbali, Ibn Qayyim Hanbali, Muhammad bin Abdul Wahhab Hanbali. So dia nak bawa budaya tersebut, tapi dia nak bagi tahu Syekh Abdul Qadir Jailani itu Hanbali mazhab tapi sufi. Sebab salafi hari ini yang tolak tasawuf, yang tolak perbahasan tarekat, menolak membid'ahkan tasawuf. Kullu bid'atin dalalah, semuanya bid'ah ni sesat, semua sesat masuk api neraka. Lalu dia sebut di sini,
Beliau jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dengar benda ni. Beliau cepat-cepat jumpa khalifah dan berkata kepadanya, sesungguhnya syekh tersebut meringkaskan perkataannya sehingga terpacul daripada mulutnya sesuatu yang dia tidak maksudkan. Dan orang kalau cakap ni kadang-kadang dengan rumus, ringkas, konteks, nak cepat, tak fasih nak sebut. Jadi bila dia sebut tu terkeluar perkataan yang tidak dimaksudkan. Sebab itu di dalam konteks Islam, Al-Imam Ar-Rafi'i, ini benda penting yang perlu kita terangkan dan perlu kita pegang. Imam Rafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i, dia membahas, dia menceritakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Apa cerita dia? Al-Imam Ar-Rafi'i, dia pernah menceritakan bahawa apabila seseorang mengeluarkan perkataan yang zahir dia kufur, zahir dia jatuh kufur, maka Ibn Hajar meriwayatkan Imam Rafi'i kata dia tak boleh terus dihukum. Dia ada SOP untuk membuktikan. Pertama sekali dia kena clarification, clarify. You kena panggil dia, tanya, betul ke ustaz, betul ke syekh, betul ke tuan kata ABCD, yang mana ABCD ini adalah boleh menyebabkan seorang ini kufur. Kena bagi, dia kena ada hak mendengar dan menjelaskan. Dia kata, bila aku kata? Ni video dia. Salah ni. Saya salah ni. Mungkin saya ngantuk kan tu. Kan orang-orang, saya kadang mengajar daurah dari pagi sampai malam. Nak suruh khatam kitab tebal-tebal. Tengah-tengah mengajar tu kadang otak dah tidur, lidah berjalan. Walaupunlah tak sampai 3 minit, keluarlah perkataan yang pelik-pelik kadang. Orang tanya balik, tak, itu bukan maksud saya. Ngantuk tadi tu. Kan? Boleh terjadi. Salah faham boleh terjadi. Salah faham kita tak bolehlah terus sesat, nama dia orang salah faham. Betulkan kefahaman, selesailah. So banyak isu. So Imam Ar-Rafi'i kata kena justifikasi dulu, sebelum clarify dulu untuk diberi justification. Kalau dia bagi makna yang majaz, majaz ini metafora, dia terangkan maksud dia metafora, tapi takwil tu jauh sekali. Nak takwil tu, kita kata takwil sangat jauh, tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, qarinah dia tu sangat jauh. Apa patut dibuat? Dia dimaafkan, dipegangkan makna yang jauh tersebut sekali. Sebab yang penting dia tak niat macam tu. Ini dengan kesengajaan. Kalau tak sengaja, selesailah, no case, tutup terus. Kalau yang dia bagi makna tak boleh takwil dah, memang dia sendiri akad macam tu, salah, maka dia diminta bertaubat, diterangkan makna yang sepatutnya, apa kesalahan dia, dan dia disuruh bertaubat dulu. Kalau dia bertaubat, no case, tutup case, selesai. Tapi kalau dia enggan bertaubat, kan, barulah dia boleh dihukum. Tapi itu pun panjang lagi tu. Dia ada SOP dia panjang, cuma saya nak ringkaskan. Kita tak boleh ada sikap nak kenakan dia, kita kena keluarkan fatwa sebab bahaya kepada masyarakat, tapi nak perkenakan dia, tak boleh. Very careful. Menyesatkan orang ni bukan benda yang ringan, lebih-lebih lagi mengkafirkan orang. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah, tak boleh mudah-mudah tasahul, bermudah untuk mengkafirkan orang. Menyesatkan orang pun kita kena hati-hati.
Ini bukan kata-kata saya. Ini hatta Syekh Usamah As-Said Al-Azhari, waktu dia di Kuala Kangsar hari itu, dia terangkan, jangan mudah nak menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Means kalau dia salah faham, tinggal bagi tahu dia. Kalau dia salah faham. Kalau dia memang tak nak, baru boleh. Dan dia masih pegang, ini pendapat saya yang macam ni, itu tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada yang kata dia dah bagi tahu yang dia salah, dah bagi tahu dah, tapi dia masih menyebarkan diam-diam. Contoh dia kan. Contoh dia. Tu tunggu dulu. Apa bukti nak khabar, nak report yang dia masih menyebarkan secara diam-diam? Still kena ada bukti, pembuktian yang kukuh. Tak boleh pakai buat sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab saya dah nampak beberapa fitnah yang dilontarkan kepada guru-guru tarekat, mursyid-mursyid tarekat, yang mana tidak seperti yang didakwa, tapi dengan kekuasaan orang-orang agama yang otak dia setengah cetek ni, sengaja untuk merosakkan nama baik orang lain. Kadang-kadang sebab dah mazhab berbeza, satu Wahabi nak sesatkan yang Sufi, tak boleh buat apa lah. Ini kena hati-hati. Ni hadirin wal hadir hafizakumullah. Jadi dia ada SOP dia. Dan kita tak boleh, ustaz, kita tak nak darar, bahaya tersebut tersebar, kita sadu dzara'at, kita sesatkan dia. Itu pun tak boleh. Sadu dzara'at tu precaution, kita panggil preventive method. Preventive method di dalam Islam bukan lesen untuk sesatkan orang, bukan lesen untuk kafirkan orang. Benda tu khilaf. Contoh dia menuduh seseorang itu ittihad wal hulul, wahdatul wujud. Dia tak niat macam tu, memanglah dia tak niat, tapi benda ni bahaya kepada orang lain, kita sesatkan dia je sebab takut orang lain ikut sesat. Boleh tak? Tak boleh. Kita boleh larang dia, tak boleh baca kitab ni. Kitab Ibnu Arabi tak boleh dibaca di masjid, kita boleh. Itu sadu dzara'at. Tapi kita tak nak orang lain terdedah dengan ajaran ini, kita sesatkan Ibnu Arabi. Boleh tak? Tak boleh. Ini. Itu kena tahu beza dia. Sadu dzara'at. Dan ini yang jelas. Jadi ada hikmah dia. Bila banyak ulama tasawuf mula bangkit menjawab, biar terbuka jelas mana yang hak dan yang batil. Hadirin wal hadirat hafizallah. So cerita kat sini dia apa? Jadi dah nak dihukum dah orang tersebut dengan bukti lah tu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani kata, sesungguhnya Syekh tersebut meringkaskan perkataannya sehingga terpacul daripada mulutnya sesuatu yang dia tidak maksudkan. Khalifah bertanya, apakah sebenarnya yang dia maksudkan? Syekh Abdul Qadir berkata, sesungguhnya dia menyaksikan Allah Azza wa Jalla dengan pandangan mata hatinya, basirah. Jadi bila ditanya, contoh mudah dia macam ni, Syekh tersebut kata, aku melihat Allah semalam. Itu jelas dia kata dia melihat Allah di dunia ini. Mana boleh melihat Allah di dunia ini? Rasulullah khabar takkan dapat. Dia sesat, jom kita fatwakan dia sesat. Contoh dia. Tanya, betul ke yang kau kata kau melihat Allah? Betul, aku lihat Allah semalam. Dia pun mengaku dia betul lihat Allah semalam. Okey, keluarkan fatwa lah. Contoh dia. Kita hukum dia, kita pancung dia. Contoh dia. Ini dalam cerita ni. Syekh Abdul Qadir dengar. Itu Syekh tarekat hebat tu. Warak tu. Saya tahu dia orang yang sangat soleh. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bergegas pergi jumpa Khalifah. Syekh, tuanku, Syekh tersebut dia orang yang soleh. Dia tak niat macam tu. Dia sebenarnya terlalu gairah dalam keadaan pengalaman peribadi yang berlaku pada dia sehingga terpacul dari lidah dia yang sepatutnya dia kata basirah dengan ya. Basirah, dia tersebut
basar. Ni. Melihat dengan basar. Ku bukan basirahku. Kalau basirah tambah ya aja jadi basirah, tak ada masalah. Mata hati. Melihat Allah dengan mata hati. Musyahadah. Macam kita ibadah solat. Kita solat kan? Kita solat khusyuk. Ni. Seolah-olah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Basirah. Tapi dia sebut basar. Jelas basar. Dah tanya dia kata basar. Ya, sebab dia dalam keadaan mendesak, terpacul dalam lidah dia basar. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani terangkan macam tu dekat Khalifah. Lalu terpantullah cahaya pada basirahnya kepada basarnya, sehingga terlalu kuat basirah tersebut, cahaya tu terpantul pada mata dia. Yang kalau hari ini geng Wahabi kat Malaysia yang half baked potatoes ni, dia akan kata apa? Ini buat-buat lah ni, cerita dongeng lah ni. Dia buat Avengers lah, dia buat Spiderman lah, apalah kan. Ini padahal berlaku di kalangan ulama sufi, disebutkan di dalam kitab ini. Sumber dia nanti saya sebutkan. Lalu kemudian terkeluarlah daripada mulutnya seperti mana yang mereka semua dengar. Jadi pernah di Malaysia disesatkan seseorang kerana dia kata dia bercakap dengan Allah. Contoh dia masuk dalam mimpi. Mana boleh cakap dengan Allah? Ini dah sesat dah. Tunggu dulu. Di dalam kitab-kitab menceritakan bahawa bermimpi bertemu Allah itu harus terjadi. Harus terjadi. Imam Ahmad bin Hanbal menurut satu riwayat melihat Allah 1000 kali, lebih kurang macam tu, selama hidup dia. Hanya sahaja, boleh ke Allah dilihat di mimpi? Berarti dah ada rupa lah. Mana boleh kufur lah, kan? Jawapan dia, apa yang kita lihat itu bukanlah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi dia tergantung. Kalau dia lihat Allah, Allah kata tak payah solat, bukanlah tu. Ini kan, takkanlah Allah suruh takkan solat. Contoh dia, terlalu banyak beribadah, dia tahajud, dia tertidur dalam keadaan dia sedang beribadah. Dalam tidur dia mimpi tu, Allah berfirman kepada dia, kau ni bangun, cepat siapkan tahajud kau tak habis lagi. Dia terbangun, dia terus bergegas ambil wuduk dan solat, penuhkan tahajud. Apakah kalau itu berlaku kepadanya, dia terus dihukumi sesat? So dia tergantung apa isi dia. Kalau dia kata dalam mimpi kau dah tak payah solat, aku halalkan yang haram, kan, contoh dia, itu jelas kemungkinan besar atau jelas syaitan yang bermain dengan dia. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dia betul-betul tengah solat datang cahaya. Cahaya ni bukan cahaya dalam mimpi. Syekh Abdul Qadir Jailani jaga tuan-tuan, solat, datang cahaya. Ya Abdul Qadir. Kalau tuan-tuan berlaku ni bulu roma ni, lari tu. Ya Abdul Qadir Al-Jailani, aku adalah Tuhan engkau. Engkau dah sampai derajat wali tertinggi, maka aku halalkan yang haram kepada engkau. Yang wajib dah tak jadi wajib bagi engkau. Lepas. Belenggu taklif tu dah lepas. Syekh Abdul Qadir Jailani jawab, ikhsya' ya la'in, berambuslah wahai yang terlaknat. Syekh Abdul Qadir jawab, ikhsya' ya la'in, berambuslah wahai yang terlaknat. Kau pergi lambuh. Sebab apa? Tak mungkin Allah Subhanahu Taala menitahkan dia untuk meninggalkan ibadah. Tak mungkin.
untuk meninggalkan benda yang wajib, menyuruh melakukan benda yang haram, tak mungkin. Nampak tak? Apa isi dia? Tapi kalau isi dia benda yang baik, tak kisahlah itu Allah ke atau hanya hilunasi ke, tapi dari tertidur tak solat tahajud, bangun wuduk tambah solat ke bagus tu. It does not matter. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini diterangkan. Mulutnya seperti mana yang mereka semua dengar. Kemudian terkeluarlah daripada mulutnya seperti mana yang mereka semua dengar. Syekh tersebut berkata, demi Allah, tidaklah aku maksudkan melainkan seperti mana yang diterangkan oleh Syekh Al-Jailani. Maka kemudian Khalifah melepaskan Syekh tersebut dan terselamatlah pegangannya. Beginilah yang terjadi pada sebahagian lafaz-lafaz yang menimbulkan kemusykilan daripada mulut sebahagian ahli sufi. Hakadha aghlabul alfadhi al-musyakkalah al-manqulah an ba'd sufiyah laha mahamil sahihah wa wujuhun minat ta'wil hasanah walakin al-mu'taradina alaihim mughridun. Lalu dia kata, beginilah yang terjadi pada sebahagian lafaz-lafaz yang menimbulkan kemusykilan daripada mulut sebahagian ahli sufi. Perkataan tersebut mempunyai makna-makna yang benar. Terdapat juga beberapa bentuk takwil yang dianggap baik bagi lafaz-lafaz tersebut, takwil tersebut. Namun orang yang membantah tetap tidak akan memandang kepadanya. This is exactly what happened today. Dah dijawab dengan bagi hujah dengan jelas, pun tetap tak nak terima. Sebab kalau dah hati nak sesatkan, sesatlah. Hadirin wal hadir abidakumullah. Mana boleh macam tu? Ni hadirin wal hadir abidakumullah. Al-hadith as-sani, hadis yang kedua. Muharabatullahi liman ada awliya'ahu al-mujahadah al-fana' fillah. Hadis kedua, Allah Subhanahu wa taala memerangi orang yang memusuhi para walinya, bersusah payah mujahadah dan fana kerana Allah. Maksud dia apa? Hadis kedua dia nak membahas tentang Allah Subhanahu wa taala telah firman bahawa dia memerangi semua orang yang memerangi para wali Allah. Ini warning kepada kita untuk menjaga adab kita dengan para awliya, para ulama, para orang soleh. Lidah kita kena jaga, tuan-tuan dan puan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh maaf, lupa. Tadi nak sebut mana sumber dia tadi. Cerita tersebut kan. Cerita tersebut. Ini boleh rujuk di dalam kitab. Disebut dalam footnote ni. Mustalah as-sufi bainat tajribati wa ta'wil oleh Syekh Mustafa Azam. Ni. Dirujuk di dalam kitab Al-Luma'. Ni wallahu a'lam. Ini yang disebut di dalam footnote dia. Okey. Hadis tentang muharabatullah tadi, iaitu memerangi, Allah memerangi orang yang memusuhi para walinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi
wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idzannahu. Rawahu Bukhari fi sahih, riwayat Imam Bukhari. Ini hadis ni sahih dalam apa? Sebab diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan. Apa maksud dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah berfirman, barang siapa yang memusuhi para waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, seorang wali sahaja pun, maka aku izinkan, sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang kepadanya, terhadapnya. Ni tuan-tuan. Sebab itu Al-Imam As-Suyuti di dalam dia ada satu fatwa. Fatwa dia nama dia Tanbihul Ghabi fi Tabri'ati Ibn Al-Arabi. Ibn Arabi ni tokoh yang controversial, dituduh menyebarkan ajaran wahdatul wujud dan dikafirkan oleh sebahagian ulama, betul. Disesatkan oleh sebahagian yang lain, betul. Tapi banyak ulama ahli sunnah yang menganggap dia wali Allah. Means dia termasuk yang diterima. Yang menganggap dia wali Allah termasuk Imam As-Suyuti, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dalam mazhab Syafi'i itu Syekh Zakaria Al-Ansari ini Syekhul Islam, tuan-tuan. Hebat, tinggi, agung. Dan banyak yang lain. Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Wan Daud Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Syekh Arsyad Al-Banjari, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, Syekh Banjari, Syekh Saleh Minangkabau, dan lain-lain. Ini semua menganggap dia itu adalah wali Allah. Ni. Jadi ia ada pro and cons. So Imam Suyuti dia tulis satu fatwa. Dia sebut kalau dia tu wali Allah, koma kafirkan dia, koma sesatkan dia, masuk dalam hadis ni. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah akan condemn you. Cuma kalau kita tak tahu, kita tak sesatkan dia, kita tak kafirkan dia, kita diam, tawakuf. Kita takut orang lain tersesat sebab baca buku dia, kita haramkan baca buku dia. Macam kira budak sekolah rendah tak boleh baca buku yang bahaya, yang tinggi-tinggi, nanti salah faham, kan? Contoh dia. Kita haramkan baca buku dia. Tak ada masalah. Kita tak masuk dalam hadis tersebut. Kalau kita anggap dia wali, kalau di sisi Allah dia wali, alhamdulillah. Kita anggap dia wali tapi di sisi Allah dia kafir, contoh dia, seumpama, ini tak ada masalah. Sebab Imam Ghazali sendiri kata, tersalah menganggap Islam 1000 orang kafir, ini lebih ringan daripada tersalah mengkafirkan 1 orang Islam, kata Imam Ghazali. Hadir wal hadra abidakumullah. Jadi apa kata Imam Suyuti? Kalau kau tak berani, kau diam cukuplah. Tak payah sampai nak kafirkan dia. Ini maksud dia, hadir wal hadra abidakumullah. Ini yang sepatutnya yang kita ada. Berhati-hati untuk mengeluarkan ucapan pada seseorang, lebih-lebih lagi ulama besar. Man adali waliyan faqad azantu lahu bil harbi. Dan ini yang difatwakan oleh Ottoman Empire. Pada zaman Ibnu Kabal Pasha dikeluarkan fatwa tersebut. Yang kita kena berhati-hati terhadap tokoh seperti Imam Ibn Arabi. InsyaAllah tunggu azan dulu. Kita sambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Kita tambah sikit lagi. Jadi, ini hati-hati kita ketika menghukum ulama. Ini bukan orang biasa, dia orang ulama. Ibn Arabi ini dia karang kitab 500 kitab tuan. Tak ada riwayat dia ni buat apa tak solat ke apa, tak ada. Ibadah dia, wirid dia saja sehari tebal ni. Kalau dah wirid sunat pun tebal ni, solat wajib semua tak payah khabar lah. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Tiba-tiba hari ini kita baca kitab pun terbata-bata bahasa Arab, tergamak nak ngata orang. Ini fakta yang terjadi pada hari ini. Tak balance. So ulama pesan kita kena hati-hati dalam bab ini. Boleh rujuk di dalam banyak kitab-kitab ulama Melayu sendiri menerangkan isu ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut, tidak ada amal yang paling aku senangi. Baginda SAW bersabda, tidak ada amal. Jadi ini hadis qudsi, kan? Hadis qudsi. Tidak ada amal yang paling aku senangi yang dibuat oleh hamba-Ku untuk mendekatkan dirinya kepadaku berbanding amalan yang telah aku fardukan kepadanya. Hamba-Ku yang sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku melalui amalan sunat, maka pasti aku akan mencintainya. Jadi dia nak kata basically sabda Nabi ini yang diriwayatkan daripada firman Allah, bab wajib ni dah jelas dilakukan, tak tinggal lah. Ini paling dicintai. Lagi-lagi bukan hanya yang wajib, yang sunat pun bagi dia ni dah buat dah banyak. Jadi orang ni orang yang benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar macam kita solat jamaah selesai dah balik dah. Bukan macam kita solat ni kadang-kadang, solat sunat ni kadang-kadang, solat tahajud ni setahun sekali, malam Lailatul Qadar je, malam lain tak bangun, lebuh habis. Pukul 6.30 baru bangun. Bukan. Maksud daripada hadis ini, orang yang benar-benar solat tahajud tu dah macam wajib bagi dia. Solat tahajud ni dah macam wajib baginya. Yang kalau dia tinggal dia ni, Masya Allah, rasa penyesalan dan lain-lain, maka dia mendapat nikmat yang dipanggil dengan al-fana fillah, maqam fana. Iaitu apa? Jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ni. Jadi berhenti situ dulu. Banyak tafsiran ini. Ada yang memahami maksud dia Allah Subhanahu Taala jaga penglihatan, pendengaran, perbuatannya. Ini dipanggil maqam mahfuz, bukan maqam maksum. Maksum tu hanya Nabi dan Rasul. Tapi mahfuz, mahfuz itu terjaga. Orang yang macam ni, para awliya Allah, kalau berlaku kepadanya perkara yang mungkarat, dia terus takut, menggeletar, dia bertaubat. Jadi memang betul-betul rasa penyesalan tu ada. Tak macam kita, tuan-tuan. Kalau buat maksiat sikit, alhamdulillah ada rezeki, tak sengaja. Ini contoh dia. Na'udzubillah min zalik. Ini. Jadi disebut di sini. Lalu diteruskan di dalam hadis tersebut. Jadi ada juga yang memahami kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, adalah dia al-fana fillah. Dia dah fana pada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hilang bagi dia, dia rasa dia dah tak peduli dengan diri dia, semuanya kembali kepada Allah SWT semata. Maka orang macam ni dia zuhud lah, dia tak kisah duit, dia dah tak kisah pangkat, tak kisah nama, tak kisah apa, tapi hanya semata-mata kepada Allah SWT. Ketika sampai derajat ini, wala in sa'alani, maka sekiranya dia meminta kepadaku, maka pasti aku akan mengkabulkannya. Dia dah dapat maqam mustajab. Doa dia ni mustajab. Bukan hanya hari ini. Hari ini kita banyak, kalau kita jumpa ulama, jumpa orang soleh, orang tua yang soleh, kita pergi jumpa dia, kita minta share, doakan anak, betul? Ada orang musafir mustajab. Tuan musafir, dalam musafir tolong doakan saya an dhahril ghaib, mustajab. Tapi lebih-lebih lagi orang yang seperti ini, yang soleh seperti ini, kita jumpa dia, kita minta doa daripada dia supaya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil barakah doa dia, betul ke tidak? Ini sebab sekiranya dia meminta pertolongan kepadaku, maka pasti aku akan menolongnya. Sekira dia meminta pertolongan, maksud dia apa? Ta'awudz, Allah SWT menolongnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Ini ada yang geng-geng yang tak suka tasawuf, bila kita bagi hadis ni, dia hanya ambil satu tafsiran dari satu ulama yang ikut selera dia yang itu. Yang itu dia highlightkan. Ulama muktabar lain yang syarahkan seperti yang saya syarahkan ini, dia tutup, tak nak tunjuk. Tak jujur. Buka, cuba baca. Mula Ali Qari, apa syarahan dia terhadap hadis ni? Ulama-ulama lain, apa syarahan terhadap hadis ni? Lalu kata Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, walahu turuqun, bagi hadis ini ada jalan lain, jalur lain. An Aisyah, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wa Abi Umamah, daripada Hadrat Abi Umamah, wa Ali, dan Sayyidina Ali, wa Anas, Sayyidina Anas, wa Muaz, dan Muaz, wa Hudzaifah, dan sahabat Hudzaifah. Di dalam hamish footnote kat sini dia tulis hadzal hadis, ila akhirih, dia panjang. Dia sebut juga, disebut di dalam beberapa riwayat lain. Yang ini disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari tab'an, kerana dia adalah syarah kepada Fathul Bari, oleh Tabrani, oleh Baihaqi dalam kitab Zuhud, dengan sanad yang dhaif, ada yang sahih, dari Ismail dalam Musnad Ali, dari Anas yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la wa Bazzar Tabrani, dan Huzaifah, dan ini semua jalan-jalan yang lain. Ada Hasan Gharib oleh Tabrani, tapi intinya dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang diriwayatkan Imam Bukhari tak cukup sahih. Baik, hadirin dan hadirat hafizakumullah, InsyaAllah kita akan syarah lagi hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.